وعلى أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت هجنا إذا شئت سهلا. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. Ya saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan ahli jantung rasa pentadbiran masjid, seterusnya kepada tuan-tuan hadirin-hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dengan izin Allah dapat kita sama-sama kembali ke kuliah maghrib kita di malam ni. Jadi sebelum perdana kita nak mula, siapa tak ingat kita berhenti di mana hari tu, Mam? Ada muka surat 8 Okey. Di baris ke mula-mula sekali, di awal sekali. Baris ke-6 muka surat paragraf yang ketiga, surah hamba itu. Baik, muka surat 8 tuan-tuan, tengok muka surat 8 dan kita berhenti di paragraf ketiga. Seorang hamba itu hendaklah mengetahui terlebih dahulu. Situ mah. Okey. Di situ seorang hamba itu hendaklah mengetahui terlebih dahulu. Jumpa lagi tuan-puan, jumpa lagi muka surat 8 paragraf ketiga, 1, 2 dan 3. Seorang hamba itu hendaklah mengetahui terlebih dahulu jalan untuk menuju ke mana-mana destinasi. Itulah kita kena sedar dan kita berada di dunia ni, kita ada tempat yang kita akan pergi. Bukan di sini hanya kita sementara saja, dan kita akan pergi ke suatu tempat lagi dinamakan akhirat. Dunia ni adalah sementara tempat kita berhenti sejenak, sekejap. Di sinilah kita tak nak lalai, di sinilah kita tak nak jadi orang lalai kepada Allah SWT. Di sini kerana tempat kita di sini adalah sementara. Sebab itu orang ada ilmu, dia tak akan lalai, dia akan sedar bahawa dia akan pergi ke tempat lain lagi, bukan di sini. Di sanalah dinamakan akhirat. Maka orang ada ilmu, dia tak akan lalai, bahkan dia ingat selalu dia akan pergi ke satu tempat lagi. Jika tidak, ia tidak dapat berjalan dengan baik kerana tidak nampak atau buta. Kalau orang tak ada ilmu ni, dia tak sedar. Bila orang tak ada ilmu ni, seolah seperti orang buta. Dia tak tahu nak pergi ke mana. Dia datang di dunia ni dah lupa dah. Dengan lalai dengan dunia. Memang dunia ni lalai sungguh. Memang menjadikan kita lalai. Tak payah kita tengok jauh-jauh, kita tengok kalau kita pergi Kuala Lumpur, siapa yang pernah pergi ke Sogo? Kalau pergi Kuala Lumpur tu, siapa yang pernah pergi ke Sogo? Sogo di tengah-tengah Kuala Lumpur tu, Sogo, supermarket Sogo besar. Bila kita pergi di situ, kat bawah tanah ada jualan macam-macam. Tingkat pertama ada jualan pula pelbagai-bagai. Tingkat ketiga pula beraneka ragam pakai-pakai jualan. Kita masuk pukul 10, tak sedar rupanya dah Allah pukul 3 petang Allah, tak solat zuhur lagi, solat duha dah lepas dah. Begitulah nak cerita dunia ni. Memang tempat melalaikan kita. Maka sebab itulah bagi orang yang ada ilmu, dia ingat bahawa dunia ni adalah sementara saja. Inilah diibaratkan seorang yang tidak ada ilmu pengetahuan. Mana orang yang tak ada ilmu macam itulah. Orang yang tak ada ilmu begitulah. Dia tak tahu lepas ni dia akan ke mana. Dia datang dunia, dia lalai, akhirnya habis dengan dunia. Dia akan ditinggal oleh dunia
dan akhirnya menyesal. Jadi itulah tuan-tuan pertama. Yang kedua, beramal dengan ilmu pengetahuan itu. Jadi saya Alawi nak ceritakan di sini bahawa kita hendak memiliki 4 perkara. Kita nak ada 4 perkara. Pertama, ilmu. Ilmu kerana untuk menyedari kita bahawa kita hidup di dunia ni bukan kita nak tungkat langit selama-lamanya. Kita akan tinggal dan kita akan pergi ke akhirat. Yang kedua, beramal dengan ilmu pengetahuan itu. Ilmu kita kena beramal. Ilmu tak beramal ke? Macam kita datang belajar, ada dengar ilmu, tapi kita tidak amal, tak ada apa ilmu. Seperti buih ataupun seperti debu yang berketaburan. Debu apa manfaat debu? Tak ada manfaat apa debu. Masuklah hidung, demam sesemua je lah debu. Akan begitulah ilmu ni kita kena beramal. Kalau kita tak beramal, tak ada apa-apa dah ilmu. Sebab itulah kita kena beramal dengan ilmu pengetahuan itu. Jika ia tidak beramal dengan ilmu pengetahuannya, jadilah ia tersekat daripada penerimaan amalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ilmu ni kalau kita tidak beramal dengan ilmu, kita takut amalan kita tu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan kita ini tidak diterima oleh Allah Taala. Bagaimana Allah nak terima amalan kita kalau kita tidak ada ilmu? Amalan ni kita lakukan tanpa ilmu, mana nak cantik ni ibadat kita. Kita buat tanpa ilmu. Fiqh tak belajar, tak tahu. Tamakninah tak tahu. Iktidal tak tahu. Duduk istirahat dalam sembahyang pun tak tahu. Sebab tak belajar, tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, bagaimana nak cantik ibadat kita? Bila tak cantik, bagaimana Allah nak terima ibadat kita? Maka tentu Allah tak akan terima. Tersekat-sekat penerimaan amalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tersekat-sekat. Jadi Allah tak terima ibadat kita tanpa ilmu. Sebab itulah Rasulullah bersabda, bermaksud bahawa ibadat yang hasilkan daripada ilmu yang sedikit, mana ibadat yang kita buat tu hasil daripada ilmu yang sedikit lebih baik daripada ibadat banyak tapi tak ada ilmu. Buat ibadat tu siang malam, buat ibadat kepada Allah siang malam tapi tak belajar. Tak belajar. Nampak ibadat je, tak nampak ilmu. Penting ibadat, tak nampak ilmu. Bila ada kuliah maghrib tak dengar. Bila solat maghrib balik rumah. Ada kuliah maghrib tak dengar. Isyak datang pula. Tak beri kepentingan kepada ilmu. Bila tidak beri kepentingan kepada ilmu, maka Allah tak akan terima ibadat kita. Nak terima macam mana ibadat kita tak akan cantik tanpa ilmu pengetahuan. Bacaan kita pun bagaimana kalau kita tak belajar tajwid? Ilmu usuluddin pun tak kenal Allah. Bagaimana nak kenal Allah tak belajar usuluddin, tak belajar? Maka itulah pentingnya ilmu Allah. Sebab itulah tuan-tuan, jangan tinggal ilmu, belajarlah ilmu. Dan itulah saya harap di masjid kita ni, alhamdulillah ada perubahan. Dulu 4 orang ya waktu saya datang dulu. Alhamdulillah ramai. Sonok saya. Masa sonok sikit. Dulu 4 orang. Imam seorang, bila seorang 2. Lepas tu 2 orang lagi. Lepas tu naik 5 orang. Sepi. Bila nak datang cegah-galah ni Allah sepi rasa. Jauh pun jauh nak masuk kampung. Orang pula tak ramai. Sepi rasa. Tapi terpaksa kerana amanah daripada Majlis Agama Islam dan disuruh mengajar. Jakim disuruh datang untuk mengajar, terpaksa. Sebab itulah alhamdulillah bila kita ramai-ramai Allah seronok. Dan inilah ilmu pentingnya. Bila ada ilmu, itulah kehidupan kita lain, ibadat kita pun lain. Sebab tu Islam mula-mula sekali Iqra, ayat yang pertama diturunkan kepada kita, suruh kita belajar.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itulah Iqra. Nak buktikan pentingnya ilmu. Nah, sebab tu Islam, orang Islam ni ibadat jadi cantik bila dia buat ibadat. Cantik sebab apa? Sebab Islam mementingkan ibadat kepada Allah. Nah, cantik. Nah, Islam mewajibkan mencari ilmu ni lelaki dan perempuan. Bukan setakat lelaki saja. Lelaki dan wanita wajib mencari ilmu. Nah, maka sebab itulah cantik ibadat dalam Islam ni. Cantik sebab dia utamakan ilmu. Tapi kalau tak ada ilmu, macam mana nak cantik? Ada ibadat. Kadang-kadang seorang solat Zuhur 4 rakaat 1 minit je solat. Asar pula 1 minit setengah. Mana? Bagaimana solat nak cantik? Tentu tak ada tamak nino solat. Tak betul dengan fiqh dan tak betul dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, pentingnya ilmu dan seterusnya ikhlas dalam beramal. Kita kena ikhlas kepada Allah. Ikhlas dalam kita beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keikhlasan ini penting. Ikhlasnya adalah hati. Sejauh mana kita ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah. Soalan hati. Itulah. Soalan hati ni dalaman. Kita tak tahu. Dah. Sebab tu Allah kata, siapa yang buat ibadat atau sesuatu di dunia ni kerana orang lain, bukan kerana Allah, kerana orang lain, memintalah pahala dari akhirat besok daripada orang itu. Jangan minta kepada aku. Dan kata Allah, manakalalah kamu nak, kata Allah, di dunia ni buat ibadat kerana orang itu. Datang masjid kerana imam, malu kepada imam. Gotong royong malu ketua-ketua. Bukan kerana Allah, kerana ketua kampung. Bukan kerana Allah. Allah kata mungkin mintalah pahala kepada ketua-ketua kampung tu dari akhirat besok. Allah takut tuan-tuan sebab tu kita di hari akhirat besok, siapa nak bagi pahala? Dunia ni bolehlah ada pancik tayar ke, tak cukup duit boleh berhutang dengan orang. Di akhirat esok, siapa nak bagi pahala? Kita lagi minta satu pahala pun orang tak bagi. Maka sebab itulah tuan-tuan, kita beribadat kepada Allah ni, kita kena ikhlas kepada Allah. Betul-betul kerana Allah, ikhlas. Kena ikhlas kepada Allah. Ini bukan kerana selain daripada Allah. Inna salati, sesungguhnya salatku, inna salati wa nusuki, dan ibadatku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, hanya terserah kepada Allah SWT. Ibadat kita serah kepada Allah. Solat kita serahlah kepada Allah. Mati kita, hidup kita, mati kita juga terserahlah kepada Allah. Bila Allah nak ambil nyawa kita, sampai umur berapa Allah nak bagi kita hidup di dunia ni, itu serahlah kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah. Allahu Akbar. Itulah tuan-puan, kita hidup di dunia ni, kita akan mati satu hari kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah kita buat ibadat ni, kita nak ikhlas dengan Allah. Sebab tu kata Syekh Alawi, siapa yang tidak ikhlas maka rugilah siapa yang tak ikhlas kepada Allah. Sebab tu kadang-kadang kita merenung, Allah, macam manalah ikhlas kita dengan Allah. Jadi ikhlas ni satu perkara yang ulama kata ikhlas ni adalah perkara putih. Ikhlas ni ibarat suatu benda yang putih yang duduk di atas kain yang putih. Payah nak cari dah. Tak nampak sebab benda putih duduk di atas kain yang putih. Itulah ibarat nak cerita bahawa susahnya nak dapat. Susahnya nak
dapat keikhlasan ni bukan senang. Kena usaha lebih. Satu benda yang putih duduk di kain yang putih. Kalau benda hitam duduk di kain putih, senang nampak lalu. Nah, ini tidak. Itu nak menunjukkan bahawa kita kena usaha untuk mendapat ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tak ada ikhlas, Allah tak akan nilai, Allah tak akan terima ibadat kita. Tak terima. Itulah rugilah, kata si Alawi, maka rugilah kalau kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tuan-tuan, kita Allah risau kita beribadat kepada Allah Taala sejauh mana ikhlas kita dengan Allah. Itulah kita nak dia kata kelebihan sedekah kepada Allah Taala, iaitu orang yang sedekah sedekatus sir, sedekah dalam keadaan yang menyembunyi, sedekah cara senyap-senyap, sedekah cara senyap-senyap, lebih banyak ganjaran daripada sedekah yang lain. Itulah makna sedekah yang senyap-senyap ni. Ikhlas hati kita, ikhlas kerana Allah. Nak sedekah ikhlas kerana Allah. Sedekah senyap-senyap. Kita datang awal-awal pagi nak solat subuh. Belum pada solat subuh tu, masukkan duit dalam tabung. Baru solat subuh, banyak ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah senyap-senyap. Dan sedekah senyap-senyap ni menudung kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup di dunia ni, kita tahulah bagaimana kita boleh rasa lah kalau mak marah, kalau mak marah, mak kata, hang ni suka melawan mak, hang ni suka menyakitkan hati mak, mak tak halal kau, mak tak halal kau minum susu mak tak halal kau makan makanan mak masak, mak tak halal. Kita dah rasa tak tenang hati, tidur pun tak boleh, makan nasi pun tak boleh, kerana mak marah. Bagaimana kalau Allah marah? Lagilah Allah marah. Allah marah. Kita buat sesuatu jadi kemarahan Allah, Allah marah. Ini kita takut sekali, tuan-tuan. Kita takut kita hidup di dunia ni Allah tak reda. Kita buat sesuatu Allah tidak reda, Allah marah kita. Ini kita takut. Astagfirullah, takut sungguh. Maka sebab itulah, untuk menudung kemarahan Allah, kita sedekah cara sembunyi. Ya Allah, ni kita ada rezeki sikit Allah bagi, kita sedekah cara sembunyi, jangan cerita kepada orang, dan kita mendapat ganjaran di akhirat besok waktu kita nak. Allahu Akbar. Betullah tuan-tuan, bila kita cakap tentang berikhlas, Allah ini satu perkara yang penting sekali. Mudah-mudahan kita jagalah keikhlasan kita. Biar ikhlas, nak buat apa biarlah ikhlas kepada Allah. Dan seterusnya, kemudian seorang itu hendaklah sentiasa takut dan menghindar dari kemaksiatan. Jika tidak, ia akan merasa ujub atau hairan pada diri sendiri. Pada yang keempat, kita juga kena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Bagaimana takut? Kan takut kadang-kadang daripada maksiat, kita buat maksiat. Kadang-kadang kita tengok maksiat, cepat-cepat kita ucap Astaghfirullahalazim. Kita cepat-cepat segera bila kita tengok kepada benda maksiat, ataupun kita terlaku maksiat, cepat-cepat kita segera bertaubat kepada Allah SWT. Astaghfirullahalazim. Kita cepat, segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar suara tampak kaki Bilal dalam syurga.
Bilal ni adalah seorang sahabat Nabi, tukang azan Nabi. Tiba-tiba Nabi terdengar tapak kaki Bilal dalam syurga. Oh, Nabi terkejut. Allah, Bilal begitu sekali. Nabi Bilal jalan dalam syurga, bunyi tapak kaki. Maka Rasulullah nak jumpa dengan Bilal, nak tanya apakah rahsia, apakah Bilal buat sampai Bilal berjalan dalam syurga bunyi tapak kaki. Maka satu hari Nabi berjumpa dengan Bilal. Nabi tanya, wahai Bilal, apakah rahsia kamu buat sehingga aku mendengar tapak kaki kamu dalam syurga? Apa rahsia yang kamu buat, Bilal? Bilal kata, wahai Rasulullah, saya tak buat apa-apa, wahai Rasulullah, kecuali dua perkara yang selalu saya buat. Pertama, bila saya terlaku maksiat, saya cepat-cepat ucap astaghfirullahalazim dan solat sunat taubat 2 rakaat untuk mengampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila terlaku maksiat ataupun bila tertengok apa saja yang maksiat, cepat-cepat bila ucap astaghfirullahalazim dah solat 2 rakaat. Itu bila masya-Allah, bila terlaku maksiat terus bertaubat kepada Allah. Yang kedua, kata Bilal, bila saya tidur malam, bila saya rasa nak hadas kecil, nak buang air, saya bangun buang air di tengah malam dan saya solat 2 rakaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tuan-tuan, kita tengok rahsia kejayaan Bilal. Jadi Bilal bila terlaku maksiat, tengok maksiat, lekas cepat-cepat ucap astaghfirullahalazim dan solat 2 rakaat. Dan bila bangun daripada tidur tengah malam, bila rasa nak buang air, dia terus solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan rahsia kejayaan Bilal. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita kena takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kepada Allah Taala daripada maksiat. Jika tidak, ia akan merasa ujub atau hairan pada diri sendiri. Kita kena ucap astaghfirullah, kena takut kepada Allah. Kalau tidak, dia merasa ujub. Apa makna ujub? Hairan kepada diri sendiri. Hairan kepada diri sendiri. Bagaimana hairan kepada diri sendiri? Kadang-kadang kita rasa, pandai saya, pandai saya, dapat mengajar orang, boleh bercakap bahasa Cina, boleh bercakap bahasa Inggeris. Pandai saya. Tu dia panggil ujub. Kita memuji diri. Kita merasa kita hebat. Kita merasa kita hebat. Kita merasa kita lebih daripada orang lain. Ini yang panggil ujub. Sebab itulah bila perasaan ni datang, kita cepat-cepat astaghfirullahalazim. Cepat-cepat kita istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim, semua ni Allah yang bagi. Allah semua, apalah saya ni, Allah semua. Saya tak ada milik apa. Allah, saya waktu lahir oleh mak ibu saya dulu, saya tak tahu apa. Yang ini Allah bagi. Kita cepat-cepat segera kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Ini kita nak kepada takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab syaitan, dia bagaimana dia nak menggoda kita, syaitan. Dia menggoda, semua dia menggoda. Kadang-kadang orang yang rajin solat, ada datang rajin solat, yang rajin solat 5 waktu di masjid, perasaan datang
Hebat cukup aku ni boleh solat 5 waktu di masjid. Orang lain tak datang pun, ini dah mula dah. Itulah syaitan. Dia akan mengganggu kita. Sebab tu kita cepat-cepat ucap astaghfirullahalazim. Supaya kita tak lagi perasaan kita tu puasa lebih pada orang lain dan sebagainya. Ini kerana setiap amalan itu dinilai dari segi kesudahan atau khatimahnya, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kesudahan pekerjaannya sama ada baik atau buruk. Kerana kita ni dinilai di hujung, penghujung kita ni. Amalan kita ni dinilai di penghujung. Kadang-kadang pada awal-awal ni kita beribadah, bila tua berubah. Bila tua berubah. Mudah-mudahan ni jadi lebay kampung. Bila tua-tua, berubah pula, pakai luar kaki pendek. Hanya jadi bila tua. Berlari tak batah. Berlari tak jalan raya. Astaghfirullah. Sebab itulah ibadat kita ni penghujung tu. Kehidupan kita tu penghujung tu kita takut. Takut di penghujung tu Allah memesongkan kita, habis kita. Allah, astaghfirullah, habis. Ada satu cerita, anda nak kongsi satu cerita ni di Mesir, berlaku di Mesir. Ada seorang dipanggil Bilal masjid. Seorang Bilal masjid, dia jadi Bilal masjid. Daripada umur muda lagi jadi Bilal, sekitar umur 30-an jadi Bilal. Kerja Bilal kita pun tahu, tuan-tuan dah, kita terasa dah Bilal kerja apa. Dia datang di masjid, dia kemah-kemah tempat sujud, dia buka pintu. Lepas tu dia naik azan. Dia kalau di zaman dulu dia ada mizanah, tempat azan tu tinggi, sebab dulu tak ada mikrofon. Dia terpaksa naik atas tangga, naik azan tinggi. Dia azan supaya orang dengar. Dulu tak ada mikrofon. Bila azan tinggi gitu orang dengar dan datang solat di masjid. Begitulah seorang Bilal ni, daripada umur 30 datang masjid, solat tahiyat masjid dulu, solat sunat, lepas tu buka pintu-pintu, lepas tu simpan-simpan kemah-kemah sejadah, naik azan, dia tahmid azan. Begitulah anda hari-hari mulai daripada umur 30 sampai umur 60 tahun. Sampai umur 60 tahun. Bila umur dia 60 tahun, pada satu hari dia pergi di masjid. Seperti biasalah dia nak azan. Dia pergi di masjid, dia kemah-kemah, sejadah-sadah semua, dia hafal-hafal sejadah, dia buka pintu, dia kemah-kemah sejadah imam. Lepas tu dia naik nak azan di atas mizanah, di atas tempat azan, di atas tadi. Bila dia naik, bila dia nak azan, tertengok kepada aurat anak perempuan jiran. Dia tengok kepada rumah jiran, dan anak perempuan jiran, perempuan tu sedang dalam keadaan yang pakaian yang pribadi dia, maksudnya pakaian tu tak hormat, dalam keadaan yang seksi dan sebagainya pakaian dia. Jadinya tengok aurat. Bila tengok terjatuh hati dengan anak perempuan jiran tu, jatuh hati. Allah, dia pun termenung, nak kepada perempuan ni, dia nak kepada perempuan. Macam mana pun dia pasti dia nak kepada perempuan. Akhir dia pun tak jadi azan, turun, terus pergi ke rumah jiran, pergi ketuk pintu, pintu.
Bapa perempuan tu buka pintu. Oh, kamu, dia kata, ada apa kamu datang rumahku? Dia bapa perempuan tu tanya Bilal. Jawab Bilal, saya datang rumahmu ni, aku ada satu hajat besar. Walau bagaimanapun aku nak minta padamu, aku nak rayu padamu, aku nak. Oh, bapa perempuan tu tanyalah, nak apa, nak rayu apa? Dia kata, saya nak kepada anak perempuan kamu. Saya jatuh cinta dengan anak perempuan kamu. Saya nak minta, nak kahwinkan dengan dia. Nak kahwin dia dengan aku. Oh, bapa dia pun, tak boleh jadi, anak aku belasan tahun, muda. Tua dah nak kahwin dengan anak aku, bagaimana? Aku tak bagi, minta maaf, aku tak bagi. Oh, dia merayu. Bila tu merayu, tolonglah bagi anakmu kepadaku. Aku nak jaga anakmu dengan sebaik-baiknya. Aku nak jadikan dia orang perempuan yang soleh. Bagilah, aku nak kahwin dengan dia. Aku sangat cinta dengan dia. Bapa dia kata, oh tak boleh, minta maaf. Macam mana kamu nak dah tua nak kahwin dengan anakku umur muda? Tak boleh jadi, aku tak akan bagi. Oh, rayu lagi. Nak bila terayu lagi, mintalah saya nak kahwin dengan anak kamu. Saya berjanji saya akan jaga dia sebaik-baik dan saya tak akan buat nyanyi. Saya nak jadi isteri saya. Baik sungguh. Nak. Akhir bapa perempuan tu kesian tengok bila ni duk rayu. Akhirnya, tak apalah, kalau kamu nak kepada anakku boleh, dengan syarat boleh kamu nak kahwin dengan anak aku, tapi dengan syarat kamu kena jadi orang Yahudi, kerana aku ni orang Yahudi. Kamu kena tukar agama kamu jadi Yahudi, kerana aku ni orang Yahudi. Kamu sanggup? Bila merenung, akhirnya terlalu cinta kepada anak perempuan. Tak apa, saya sanggup jadi Yahudi. Allah sanggup jadi Yahudi. Jadi akhirnya setelah dia terima kata dia jadi Yahudi, bapa kata, okey kalau gitu kita buat majlis perkahwinan, kita kahwin. Aku kahwinkan anakku dengan kamu. Selesai. Jadi tak berapa hari dah nak buat keduri. Nak buat keduri kahwin. Bila tu tidur malam, meninggal dunia. Allah, meninggal dalam keadaan Yahudi. Dah masuk Yahudi dah, tunggu masa nak kahwin dengan perempuan Yahudi, akhir meninggal dunia. Astagfirullahaladzim. Itulah daripada awal-awal kehidupan fokus ibadah, jadi bila azan, bila tua betulkah jadi Yahudi? Habis amal ibadah yang di zaman muda, habis mati dengan kafir, jadi orang Yahudi. Ini kita takut, tuan-tuan, kita takut. Sebab itulah dalam kitab ni Syekh Alawi kata, ini kerana setiap amalan itu dinilai dari segi kesudahan atau khatimahnya, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kesudahan pekerjaan sama ada baik atau buruk. Kerana ibadat kita dinilai hak hujung, hak akhirnya, dan siapa-siapa pun tak tahu penghujung kita bagaimana, kita tak tahu. Itulah yang kita takut, tuan-tuan. Takut sungguh. Allah, kita tengok kepada Bilal tadi, muda-muda 30 dah jadi Bilal dah, solat jemaah. Bila tua, Allah pesong pada agama Yahudi, mati dengan agama Yahudi. Ini kita takut. Lepas tu tuan-tuan, kita nak supaya Allah Ta'ala kekalkan kita dalam agama Islam. Dan kita berdoa supaya awal kita baik, hujung kita pun baik juga, insya-Allah. Jadi malam ni saya rasa kita berhenti setakat ni dulu. Kita akan sambung balik dalam buku Nash Al-A'lam Syekh Al-Allamah
Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung di sini. Tuan-tuan tolong ingatkan dalam buku Nash Al-A'lam di situ insyaAllah Malam ni kita akhiri dengan sama-sama kita baca doa. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma warzuqna al-uluma an-nafi'ah. Allahumma rzuqna lisanan zakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'al husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu